Liberalisme adalah sesuatu perkara yang sangat tidak asing lagi di dalam era modernisasi ini. Diungkapkan secara mudah, liberalisme bermaksud ideologi atau pemikiran yang mementingkan kebebasan individu dari segi moral, politik dan ekonomi. Dari sudut pandangan Islam, isu liberalisme ini sering menjadi perbincangan oleh mana-mana pihak dari pelbagai peringkat usia dia kerana perkembangan dan penularan dari pelbagai masalah yang terkait rapat dengan liberalisme. Golongan Islam liberal di Malaysia ini telah memperjuangkan pelbagai isu mencakupi fahaman pluralisme agama dan cuba membangkitkan rasa menyamaratakan semua agama agar dilihat kedudukan agama Islam sebagai agama yang paling benar dapat dihapuskan. Ini secara tidak langsung akan mengundang kepada bunga-bunga gejala murtad dan isu akidah. Bukan sekadar menyentuh isu akidah, malah golongan Islam liberal ini juga sering akan cuba menghapuskan kedaulatan agama Islam secara perlahan-lahan. Mereka juga cuba menentang pemerkasaan mahkamah syariah dan juga undang-undang syariah. Secara halusnya, mereka juga akan cuba menghapuskan institusi-institusi agama Islam di Malaysia. Oleh itu, perhatian perlu dibuat secara berhati-hati kepada golongan Islam liberal ini kerana mereka tidak mengzahirkan diri mereka sebagai masyarakat yang menolak agama, tetapi mereka berselindung di sebalik organisasi yang tujuannya mengkaji semula agama, cuba mentafsir semula Al-Quran dan cuba menimbal balik syariat dan hukum fiqh. Oleh itu, kita akan menelusuri apa itu hakikat sebenar liberalisme dan perkembangannya di negara Malaysia. Perkataan liberal berasal daripada perkataan Latin iaitu liber yang bermaksud bebas ataupun bukan hamba. Dalam konteks dan budaya masyarakat Inggeris, perkataan liberal ini telah banyak dikaitkan dengan perkataan Inggeris iaitu liberty dan juga konsep kebebasan. Ianya justru dapat dibuktikan dengan penamaan The Statue of Liberty yang terletak di Eropah, yang mana telah menjadi satu simbolik kepada kebebasan ataupun pembebasan rakyat Amerika Syarikat dan Perancis suatu ketika dahulu. Di dalam Kamus Dewan edisi keempat, perkataan liberal ini sudah didefinisikan sebagai satu kecondongan kepada kebebasan dan pemerintahan yang demokratik. Misalnya tentang menentang hak-hak istimewa kaum bangsawan. Perkataan liberalisme pula, menurut istilah bahasa Melayu, perkataan liberalisme ini merupakan hasil gabungan perkataan liberal dan juga isme, yang mana perkataan liberal ini bermaksud kebebasan, manakala isme bermaksud kepercayaan. Ianya sekaligus memberi maksud bahawa liberalisme ini merupakan satu kepercayaan akan konsep kebebasan. Dalam Kamus Dewan edisi keempat juga, perkataan ataupun istilah liberalisme ini disebut sebagai satu fahaman yang liberal, iaitu fahaman ataupun pendirian yang mahukan demokrasi serta kebebasan dalam kegiatan ekonomi. Pemikiran ini bersifat ataupun berpandangan bebas dan terbuka, iaitu tidak terkongkong kepada sesuatu aliran pemikiran ataupun kepercayaan sahaja. Misalnya konsep keagamaan ataupun pegangan hidup seseorang manusia. Golongan yang percaya akan fahaman ini percaya bahawa mereka ini bebas untuk membincangkan mana-mana topik ataupun isu sekalipun ianya sudah termaktub secara rasmi di bawah undang-undang. Secara mudah ataupun lebih jelas lagi, perkataan liberalisme ini ataupun fahaman ini merupakan satu falsafah yang berbentuk fahaman, ideologi, prinsip ataupun kepercayaan yang mementingkan hak kebebasan individu semata-mata. Hal ini kerana konsep kebebasan yang diamalkan oleh golongan ini telah pun mencakupi kesemua aspek dalam kehidupan seharian bagi mereka. Ianya telah menjadi satu asas pemikiran yang paling dalam bagi mereka untuk membuat sebarang keputusan ataupun untuk melontarkan sesebuah idea. Bagi memetik ucapan Syekh Sulaiman Al-Khirazi dalam kitabnya sendiri iaitu Liberalia Al-Khirazi, telah menyatakan bahawa sesungguhnya liberalisme ini ialah asas pemikiran yang mementingkan kebebasan individu. Seterusnya, fahaman liberalisme ini merupakan satu falsafah yang benar-benar meletakkan kebebasan individu sebagai satu nilai politik yang tertinggi dalam kehidupan. Golongan yang menerima fahaman ini pula disebut sebagai golongan liberal. Golongan liberal ini menerima dan mengamalkan falsafah ini sesungguhnya memiliki asas pemikiran yang tidak teguh ataupun kita sebut secara mudahnya pemikiran yang goyah. Pendapat dan ideologi mereka ini sering berubah-ubah mengikut situasi yang menurut mereka boleh diubah ataupun dibincangkan secara logik dan mudah bagi mereka untuk menjalani kehidupan manusiawi. Hal ini di sini dengan jelas menunjukkan akan bahayanya penularan pemikiran ini dalam kalangan masyarakat Malaysia yang umumnya kita ketahui didominasi oleh masyarakat yang majoritinya beragama Islam. Kewujudan ideologi ini tidak hanya terhenti dengan kepercayaan mereka semata-mata, tetapi terdapat juga usaha penyebaran dan memuatkannya berlaku secara meluas dalam kehidupan sosial masa kini, sehingga wujudnya pula istilah Islam liberal pada hari ini. Saya akan berkongsi dan menerangkan berkaitan asas pemikiran liberalisme daripada dua aspek, iaitu akidah dan syariah.
Pertama, berpegang kepada konsep pluralisme. Konsep pluralisme adalah menjadi pegangan utama dalam aliran pemikiran liberal, yang mana berpendirian bahawa setiap agama mempunyai konsep, persepsi dan respon yang tersendiri terhadap realiti yang agung. Dalam erti kata yang lain ialah semua agama adalah sama tarafnya merujuk kepada realiti yang agung. Yang kedua, akal manusia adalah wahyu. Fahaman ini telah menjadikan wahyu kepada dua kategori, iaitu wahyu yang bertulis dan wahyu yang tidak bertulis. Wahyu bertulis adalah Al-Quran dan ia adalah teks semata-mata. Manakala wahyu tidak bertulis adalah akal manusia dan akallah yang sebenarnya menghidupkan teks Al-Quran berdasarkan tujuan dan konteks mengikut zaman. Dan yang ketiga, meragui ketulinan Al-Quran, iaitu aliran pemikiran liberalisme ini mendakwa Al-Quran diresapi dengan budaya Arab kerana orang Arab menjadi pemilik bahasa tersebut. Mereka juga mendakwa Nabi Muhammad SAW yang menjadi pembawa risalah juga terdiri daripada orang Arab. Mereka menyatakan bahawa kesahihan risalah tersebut tidak ada lagi kerana sebenarnya yang ada hanyalah mesej budaya Arab. Seterusnya kita lihat daripada aspek syariah. Mempersoalkan metodologi pentafsiran Al-Quran dan hadis. Jenis pemikiran ini mempersoalkan cara atau metodologi pentafsiran Al-Quran yang diguna pakai kini, dengan slogan yang mereka guna pakai iaitu membuka dan membebaskan tafsiran Al-Quran. Pemikiran liberalisme ini menggunakan pendekatan penilaian akal sendiri terhadap beberapa ajaran Al-Quran yang jelas menyimpang dengan pegangan ahli sunnah wal jamaah. Seperti syurga dan neraka tidak wujud, bahkan mereka berpendapat itu hanyalah kesan psikologi kegembiraan dan kesedihan manusia. Menggesa tafsiran baru konsep ibadat. Pemikiran liberalisme ini juga berpegang kepada slogan membuka dan membebaskan tafsiran Al-Quran sebagai alasan untuk memajukan umat Islam dan menganjurkan agar teks-teks Al-Quran menempuh proses dekonstruksi bagi membolehkan tafsiran-tafsiran baru dibuat. Seterusnya, mempertikaikan kriteria dan akhlak kenabian. Mereka yang berada di dalam aliran liberalisme ini menempelak dan mengkritik sifat nubuwah yang dimiliki oleh Rasulullah SAW dengan mengatakan ia tidak lain hanyalah sebagai kemampuan kepimpinan seorang manusia ke atas manusia lain. Malah, mukjizat seperti peristiwa Isra' dan Mi'raj dianggap sebagai bahan cerita yang sengaja diperbesarkan oleh pengikut baginda yang taksub, sedangkan ia hanyalah sekadar mimpi yang tidak terjadi di alam realiti. Seterusnya, sikap terhadap ilmu-ilmu Islam seperti usul al-tafsir, usul al-fiqh, usul al-hadith, al-jarah wal al-ta'dil dan sebagainya yang telah secara ijma' diterima sebagai kaedah dalam disiplin ilmu telah dikritik hebat oleh para pemikiran liberalisme ini sebagai buatan manusia. Penentuan hukum menurut mereka perlu dinilai semula dalam usaha merealisasikan konsep membuka dan membebaskan Islam melalui tafsiran semula ajaran Islam. Dan yang terakhir adalah sikap terhadap hukum. Aliran pemikiran liberal ini mempunyai kaedah yang tersendiri apabila merujuk kepada hukum-hukum fiqh, iaitu mengambil tujuan hukum bukan bentuk hukum. Faktor kemunculan liberalisme atau perkembangan liberalisme. Terdapat 3 faktor kemunculan liberalisme. Yang pertama, media massa. Yang kedua, pendidikan sekular. Dan yang ketiga, kecetakan iman. Media massa seperti media elektronik banyak digunakan oleh masyarakat pada masa kini untuk mendapatkan sebarang maklumat dan berkomunikasi secara maya dalam laman media sosial. Masyarakat lebih mudah terpengaruh dengan maklumat yang tersebar di internet dan menjadikan maklumat tersebut sebagai rujukan tanpa menilai kesahihan dan kebenaran sesuatu perkara. Yang kedua, pendidikan sekular. Fahaman ini cuba menerapkan prinsip kebebasan beragama, pluralisme, toleransi dan pemisahan agama. Golongan ini cuba mempengaruhi akal manusia dengan menilai sesuatu perkara hanya berdasarkan fakta semata lalu mengetepikan metafizik. Ini merupakan salah satu faktor yang dapat memainkan peranan dalam bentuk pemikiran individu. Yang ketiga, kecetakan iman. Iman yang lemah dan kurangnya ilmu akidah serta keyakinan seseorang Islam itu terhadap kekuasaan Allah SWT. Golongan liberal ini mempunyai pemikiran yang terbuka dan meletakkan akal sebagai tunjang pemikiran sehingga mengingkari pegangan Al-Quran dan As-Sunnah. Kelakuan terhadap Allah SWT menyebabkan manusia semakin jauh dari nikmat dan rahmat Allah SWT. Okay, untuk tajuk implikasi pemikiran liberalisme terhadap umat Islam di Malaysia, saya serahkan pada sahabat saya, Atira. Terdapat 3 kesan yang ingin saya huraikan dengan lebih lanjut. 3 kesannya ialah kewujudan pemikiran Islam liberal, sistem sekularisme dalam pentadbiran
dan penentangan terhadap konsep dan pelaksanaan syariat Islam. Saya akan teruskan dengan huraian pemikiran Islam liberal. Golongan liberal sering mempertikaikan syariat dan hukum Allah. Hal ini kerana mereka menganggap ia kurang relevan untuk dijadikan rujukan kerana berada pada era yang berbeza dengan wahyu yang disampaikan pada zaman dahulu. Mereka menyarankan agar umat Islam kini perlu lebih terbuka dan bebas dalam menyuarakan pendapat. Oleh hal yang demikian, mereka lantang bersuara dalam isu seperti LGBT. Mereka menuntut agar kerajaan Malaysia membenarkan perkahwinan secara sejenis dilakukan di Malaysia seperti negara maju yang lain. Jika perkara ini dibenarkan di Malaysia, ia akan memberi kesan kepada penularan penyakit seperti HIV atau AIDS yang boleh membawa maut. Isi kedua ialah sistem sekularisme di dalam pentadbiran. Sistem politik yang berteraskan sekularisme memperjuangkan prinsip pemisah antara agama dan negara. Terdapat perbahasan mengenai Malaysia adalah negara sekular atau Islam. Hakikatnya, Malaysia bukanlah negara Islam, malah bukan juga negara sekular. Perlembagaan negara merupakan sebuah perundangan yang bersifat plural dan hybrid. Perlembagaan adalah undang-undang utama, manakala agama Islam pula bukan undang-undang asas dalam pentadbiran negara. Malaysia juga bukan negara sekular kerana larangan meminum atau menjual minuman keras kepada orang Islam, tidak seperti di Turki misalnya. Isi terakhir yang ingin saya uraikan ialah penentangan terhadap konsep dan pelaksanaan syariat Islam. Undang-undang Islam sudah lama digunakan pakai di Malaysia sejak kedatangan Islam di Kepulauan Melayu. Malaysia meletakkan agama dalam perlembagaan dan agama Islam sebagai agama persekutuan. Beberapa pihak tidak bersetuju dengan pelaksanaan perundangan Islam, terutamanya hukum jenayah Islam di Malaysia. Sebagai contoh, hukuman sebatan kepada lelaki dan perempuan yang berzina. Mereka menganggap ianya agak keterlaluan dan keras. Mereka perlu faham, hukuman yang keras bukanlah semata-mata untuk menghukum, tetapi mendidik umat supaya lebih patuh akan perintah Allah SWT. Seterusnya kita akan tengok solusinya menurut konsep insan. Konsep insan, apakah itu insan? Konsep insan ini atau disebut sebagai manusia secara umum bermaksud makhluk yang istimewa kerana ia boleh berfikir, menerima ilmu pengetahuan dan juga berkehendak. Konsep insan dari fahaman Islam pula, definisi mudah adalah insan merupakan manusia yang berbeza dari kehidupan lain kerana mempunyai kelebihan dalam berfikir, berpengetahuan dan dicipta dengan keunikan tersendiri pada diri masing-masing. Konsep insan sejahtera, matlamat utama pembangunan insan adalah bertujuan mewujudkan insan sejahtera yang difahami sebagai insan seimbang dan harmonis dalam aspek zahir dan juga batin. Antara fokus yang paling utama dalam pembinaan insan ini adalah pembangunan insaniah manusia itu sendiri. Walau bagaimanapun, Islam juga mengakui kepentingan kebebasan dan pilihan pribadi, tetapi ia juga menekankan keperluan untuk membuat keputusan dan accountability yang bertanggungjawab. Antara solusi untuk menangani ancaman liberalisme menurut konsep Islam adalah yang pertama, pemeliharaan nilai akhlak. Umat Islam digalakkan untuk berpegang kepada ajaran Islam yang menyediakan kerangka akhlak yang menyeluruh merangkumi pelbagai aspek tingkah laku manusia. Dengan mengamalkan nilai-nilai moral, individu boleh menentang potensi akibat negatif ideologi liberal. Yang kedua adalah pembangunan rohani. Islam sangat menitik beratkan pertumbuhan rohani dan hubungan individu dengan Tuhan. Dengan memupuk hubungan yang kuat dengan Tuhan melalui doa dan ibadat, individu boleh mengembangkan rasa tujuan, makna dan bimbingan dalam kehidupan mereka. Yang ketiga adalah pendidikan dan kesedaran. Umat Islam digesa mencari pendidikan dalam pelbagai bidang, termasuk ilmu agama dan sekolah, bagi membangunkan pemahaman yang menyeluruh tentang dunia dan membuat keputusan yang bermaklumat. Dengan mendidik diri sendiri dan orang lain tentang prinsip dan nilai Islam, individu boleh melibatkan diri dalam sesi dialog yang membina dan menangani cabaran yang ditimbulkan oleh ideologi liberal. Yang keempat adalah tanggungjawab sosial. Umat Islam digalakkan untuk mengambil bahagian secara aktif dalam tindakan amal dan inisiatif kebajikan sosial. Dengan menangani keperluan masyarakat, menggalakkan keadilan sosial dan menjaga golongan terpinggir, individu boleh menyumbang kepada peningkatan masyarakat dan mengurangkan beberapa potensi kesan negatif ideologi liberal. Yang terakhir adalah tadbir urus Islam. Umat Islam digalakkan mengambil bahagian dalam proses politik dan memperjuangkan tadbir urus berdasarkan prinsip Islam. Dengan mewujudkan tadbir urus yang adil dan saksama, individu boleh memastikan bahawa struktur dan dasar masyarakat sejajar dengan nilai-nilai Islam dan menangani kebimbangan yang berkaitan dengan liberalisme. Kesimpulannya, konsep insan merupakan salah satu falsafah atau teori tentang ibadah yang amatlah penting dalam membina individu dan masyarakat yang berjaya. Tidak dapat disangka lagi bahawa pegangan agama setiap individu menjadi berlainan kerana tercetusnya ideologi yang berpendapat mengikut pandangan agama masing-masing. Ideologi-ideologi yang aktif menyebabkan pegangan agama yang bercanggah dalam Islam sama ada di dalam Malaysia maupun di luar negara sering memperlihatkan pegangan agama mereka lebih bertepatan dengan akidah. Oleh itu, dengan ilmu agama yang mencukupi yang dibekalkan kepada umat Islam dapat membantu golongan ini dalam membezakan apa yang berkaitan dengan agama Islam maupun bertentangan dengan agama. Dengan memahami konsep insan, manusia perlulah menghargai setiap detik yang telah dianugerahkan oleh Allah SWT untuk beribadah dan sujud kepadanya. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih dan Assalamualaikum.